Dan sembahyang ini dia bukan sekadar benda biasa, tuan-tuan. Ketika Nabi naik Mi'raj ke langit, saya rangkumkan cerita Mi'raj Nabi ini. Ketika Nabi naik satu tangga di langit, tuan-tuan masih ingat cerita tu? Nabi pernah nampak beberapa perlakuan dan aktiviti para malaikat. Maka sebab itu, ketika Nabi merasa kagum bila melihat ada beberapa jenis makhluk yang serba putih, yang memberikan satu kekaguman pada Nabi. Nabi ketika naik ni nampak yang tawaf saja, tak hirau pun Nabi ni. Yang berdiri saja, yang rokok saja, yang sujud saja. Tuan-tuan, kalau kita tak sembahyang, tuan-tuan, Allah tak heran pun kita. Sebab Nabi, Allah ni ada mencipta sejenis makhluk yang kerjanya untuk ibadat saja. Ketika Nabi tengok yang tawaf, ketika Nabi tengok yang rokok, ketika Nabi tengok yang berdiri saja, yang sujud saja, Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka ni? Di sebalik kekaguman, dalam masa yang sama kegerunan, sujud, rokok ni kita tak rasa ke powerful ni solat kita. Tuan-tuan, istimewanya dan hebatnya solat itu kerana dia adalah rangkuman aktiviti para malaikat. Tak cukup dengan itu, di dalam solat adanya solawat. Dan solawat itu merupakan aktiviti yang dilaksanakan oleh Allah dan malaikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Meranti, Penjawatankuasa Nazir dan tuan-tuan perempuan yang menguruskan Masjid Meranti. Yang saya hormati juga semua pegawai-pegawai masjid yang diketuai oleh Tuan Imam, kepada seluruh yang betul-betul lumus untuk menjaga masjid ini, serta yang saya hormati, yang saya muliakan tuan-tuan dan perempuan sekalian yang sudi untuk bersama-sama untuk kita duduk menunggu masuknya waktu isyak dan kita nak sama-sama untuk mengulang kaji, ingat memperingati antara kita berkaitan dengan peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Rejab. Saya sangat bertuah kerana dapat bersama dengan tuan-tuan yang sebenarnya peristiwa bulan Rejab ini tuan-tuan telah pun mengetahuinya. Namun atas kerana kesudian tuan-tuan untuk terus mendengar dan mengulang dengar apa sahaja perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu memberi satu jentikan pada hati saya. Kerana saya secara peribadi, bila mana ada di kalangan masyarakat yang duduk di sekitar atau di sekeliling saya yang ingin untuk mengulang-ulang cerita tentang Rasulullah, maka saya lagilah ingin untuk menceritakan tentang Rasulullah. Kerana peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab yang sangat sinonim dengan bulan Rajab, yang dinamakan sebagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, perjalanan darat, perjalanan bumi dan juga perjalanan langit yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah. Jadi walaupun cerita ini diulang-ulang setiap tahun, malah barangkali tuan-tuan lebih tahu cerita ini berbanding ustaz-ustaz yang datang saban tahun, tetapi apabila cerita ini dikaitkan dengan Rasulullah, maka pada saya secara peribadi, sama ada saya yang bercerita ataupun saya yang mendengar cerita, tapi apabila ianya ada kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita secara peribadi sangat rasa seronok, teruja, excited, rasa tak puas, rasa tak cukup kalau cerita itu ada kaitan dengan Rasulullah. Barangkali highlight kita adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukan semata-mata cerita perjalanan langit dan bumi, tapi kerana perjalanan itu adalah perjalanan yang kaitan dengan Rasulullah, maka kita yang jadi umat Nabi ini sangat rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula kalau kita tak cerita pasal Isra' Mi'raj, tapi kita tahu apa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj, maka lagilah kita rasa saya mesti nak sambut Isra' Mi'raj. Sebab Allah menganugerahkan Isra' Mi'raj kepada Nabi sebab kepayahan, kesulitan, kesedihan, tekanan yang dialami oleh Rasulullah, maka Allah berikan simpati ini, Allah berikan sokongan ini kepada Nabi dengan Allah hadiahkan perjalanan langit dan juga bumi yang namanya Isra' dan juga Mi'raj. Jadi kalau kita ingat cerita macam mana dakwah Nabi 3 tahun yang terawal, dakwah secara senyap-senyap, kemudiannya dakwah secara terang-terang, dan akhirnya setelah 10 tahun dakwah itu berlaku di Mekah, dengan berlakunya kematian Sayyidatina Khadijah, berlakunya kematian pak cik yang menjadi tulang belakang kepada dakwah Nabi yang namanya Abu Talib, maka orang-orang penting ini seorang demi seorang diambil oleh Allah selama 10 tahun.
keluarga terdekat diambil daripada ayahnya, daripada mak Nabi, daripada datuk Nabi. Seawal ketika Nabi berada dalam perut mak, seawal ketika Nabi umur 6-7 tahun, kematian mak. Umur Nabi 8 tahun, kematian datuk yang bernama Abdul Muttalib. Jadi bila kita bayangkan sejarah-sejarah itu, kalau kita boleh bayang apa yang berlaku kepada Rasulullah, baginda tidak ada sesiapa. Isra' Mi'raj bukan hanya nak cerita apa yang Nabi nampak sepanjang perjalanan, tapi bila kita imbau Isra' Mi'raj tahun demi tahun, kita akan nampak sebelum perjalanan 10 tahun tekanan dan kepayahan Rasulullah. Dan bagi kita yang menjadi umat Nabi, bila kita gambarkan Isra' Mi'raj, maka saya mendapat Islam dengan mudah pada hari ini. Saya boleh semayang, saya boleh duduk masjid, saya boleh baca Quran, saya boleh buat ibadat, saya boleh melakukan apa saja amal saleh yang menyebabkan Allah boleh bagi saya pahala. Saya boleh mendapat segala kebaikan dan juga keampunan dosa. Semua ini kita boleh dapat pada hari ini kalau tidak ada pengorbanan dan kepayahan bagi Rasulullah, maka kita akan mampu dapat sekarang. Okey. Jadi kalau orang kata relevan atau tidak sambutan Isra' Mi'raj, jawapannya relevan. Dia bukan isu kita nak percaya tak percaya Isra' Mi'raj. Tapi isunya adalah Nabi mengalami satu proses yang sangat panjang. Proses perjalanan darat itu pun bukan satu proses yang sangat mudah, apatah lagi proses naik ke langit. Ya, bukan satu proses yang mudah. Maka kita hari ini mendapat kemudahan Islam, iman, hidayah, ibadah ini kalau tidak kerana kepayahan baginda Rasulullah, kepayahan para sahabat, maka kita tak akan mampu dapat sekarang. Barangkali sebab tu tuan-tuan, saya rasalah ini pandangan saya. Kenapa tuan-tuan sanggup nak dengar Isra' Mi'raj setiap tahun? Bukan tuan-tuan tak tahu, bukan tuan-tuan tak boleh baca sendiri, bukan tuan-tuan tak tengok macam-macam buku sejarah dah ada. Setiap tahun makin hebat buku yang dibincangkan. Setiap tahun akan ada penulis baru yang buat lagi kajian-kajian baru tentang sejarah-sejarah Nabi, termasuklah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Tapi kenapa kita nak duduk sama-sama? Sebab sejarah ini ada kaitan tentang kecintaan kita dan ingatan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hemat sajalah. Kerana bagi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, keseronokan kita, keistimewaan kita, kebahagiaan kita hari ini adalah kerana apa sahaja yang ada kaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ayat yang saya baca di awal tadi menerusi surah An-Najmi, ayat 1 hingga ayat 18. Ayat ini sebenarnya dia lebih spesifik tentang cerita Mi'raj, Nabi naik ke langit. Kalau ayat 1 surah Al-Isra', ayat yang mungkin kita dah biasa dengar, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hujung ayat 1 Allah sebut linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Penghujung ayat 1 surah Al-Isra'. Di penghujung ayat 18 yang saya baca tadi, awal mukadimah tadi, Allah sebut laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hujung ayat 18 sekali lagi Allah highlight perkataan ayat. Hujung ayat 1 surah Al-Isra' Allah sebut linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami. Hujung ayat 18 surah Al-Najm, surah An-Najmi, laqad ra'a min ayati rabbih, tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Jadi poin kita malam ni tuan-tuan, kita nak cari tanda, ayat. Kita bukan nak bincang kronologi sejarah Nabi jumpa apa. Itu tuan-tuan dah hafal lah kronologinya, Mi'rajnya, Isra'-nya, Nabi naik Buraq. Itu saya serahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan lebih arif daripada saya, ingatan tuan-tuan lebih kuat daripada saya bila cerita pasal kronologi Isra' Mi'raj. Tetapi poin kita pada malam ni, dalam setengah jam lebih ini, adalah untuk nak cari tanda-tanda, supaya dengan tanda itu menambah keimanan kita. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan kami. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, demi sesungguhnya Allah telah melihat sebesar-besar
Bukan Allah, dan sesungguhnya dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, telah melihat sebesar-besar tanda yang membuktikan pemerintahan dan kekuasaan Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak cari tanda. Di sebalik Isra' dan Mi'raj, kita nak cari tanda. Dan saya diberitahu, dan saya sempat berbincang dengan pihak pengurusan masjid, apa highlight kita nak bawa untuk Isra' Mi'raj tahun ni. Tanda yang paling utama yang kita nak cari di sebalik Isra' dan Mi'raj adalah salat yang Allah beri pada kemuncak Isra' Mi'raj setelah pertemuan Nabi Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, melepasi Sidratul Muntaha, bukan di Sidratul Muntaha, setelah Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha itu Nabi dengan malaikat Jibril. Tetapi selepas Sidratul Muntaha, Nabi tinggalkan malaikat Jibril, barulah Nabi bertemu dengan Allah dan Nabi diberikan solat. Dan ini antara kuasa ataupun tanda terbesar di sebalik Isra' dan Mi'raj. Maka sebab tu perbincangan kita, tajuk kita malam ni, berbisik di bumi, didengar di langit. Maksudnya apa? Kita tidak perlu bermi'raj, naik ke langit macam mana Rasulullah. Itu keistimewaan yang Allah bagi dekat Nabi, boleh naik ke langit. Kita hari ini perlu berbisik di bumi, menerusi sujud kita, menerusi doa kita, menerusi ibadah kita di bumi ni, yang kita buat dengan khusyuk, dengan khudu', dengan berendah diri, dengan suara yang halus ini. Tetapi suara kita, doa kita, permintaan kita, ibadah kita dilihat dan didengar di langit. Ini antara tanda besar yang kita nak cari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bila kita baca Quran, tuan-tuan, minta maaf suara saya tak boleh kuat, tuan-tuan boleh dengar suara ni. Dia bukan suara nak manja-manja tak, ni boleh lepas baik batuk, tuan-tuan. Kenapa ustaz dia sentimental dengan suara dia kan? Boleh lepas baik batuk, saya lega lah suara dah keluar. Baru ni suara tak boleh keluar, jadi risau saya, terpaksa batal beberapa program baru ni. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa kenapa ustaz ni nak cover suara, minta maaf. Tuan-tuan doa lah suara ni tambah baik. Tuan-tuan sekalian, bila kita baca Quran, ada dua ayat yang kita kena perhatikan. Pertama dipanggil ayat al-makru'ah, iaitu ayat-ayat yang kita baca dalam Quran. Satu lagi dipanggil ayat al-manzurah, iaitu tanda-tanda yang kita kena perhatikan. Satu ayat yang kita baca, contoh ayat 1 surah Al-Isra'. Bila cerita Isra' Mi'raj, ini ayat yang masyhurnya, ayat 1 surah Al-Isra'. Jadi kita baca ayat tu. Jadi sekarang ni bukan nak baca saja, itu ayat yang dibaca. Sekarang ni kita nak tengok pula yang kedua, ayat al-manzurah, tanda-tanda di sebalik ayat yang kita baca. Dan tanda-tanda ini kita kena perhatikan. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah highlight di hujung ayat 1 dan Allah highlight di hujung ayat 18. Ayat 1 surah Al-Isra', ayat 18 surah An-Najmi. Hujung ayat tu Allah guna perkataan ayati rabbina ataupun ayati rabbihi, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Jadi kita baca ayat surah An-Najmi, kita baca ayat surah Al-Isra'. Jadi sekarang kita nak cari tanda. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan semayang, tuan-tuan tawaf, tuan-tuan sa'i Safa Marwah, apa saja ibadat yang kita buat ini, sekarang ni kita nak cari tanda-tanda di sebalik ibadat. Sebab tu ulama' dia ada bincang hikmah tasyri'iyah, hikmah pensyariatan. Kenapa ada puasa, kenapa ada tutup aurat, kenapa ada semayang. Kita nak cari tanda-tanda ataupun falsafah di sebalik setiap apa yang kita buat, baru kita dapat kesannya pada hati. Sebab kalau kita tidak jumpa tanda, tuan-tuan, maka kita sekadar buat sahaja. Contoh, hari ni orang tawaf dekat Kaabah. Tuan-tuan tengok ramai saudara-saudara kita pergi ke Baitullah. Ni bulan 2 ni nak cuti sekolah lagi lah orang. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 ni. Tuan-tuan tengok orang pergi tawaf. Ada orang di sekadar tawaf, tapi ada orang yang mendapat tanda-tanda di sebalik tawaf. Ada orang dia sa'i Safa Marwah, tapi dia tak dapat apa-apa, yang dia dapat letih. Dia tak dapat apa-apa di sebalik Safa dan Marwah. Ada orang dia berihram yang dia tahu dia kena pakai kain atas bawah tu, kain putih tu. Ada orang yang dia nampak saya kena jaga pantang larang ihram. Oh, dia sangat takut gugur ataupun tercabut rambut, bulu mata. Dia sangat jaga semua benda ni.
Nak berwangian dia takut. Pergi masuk hotel, dia guna sabun, takut dia alamak sabun ada wangi, saya dah langgar patang larang. Dia punya jaga semua ibadat ritual ni, tapi dia tak dapat tanda-tanda di sebalik patang larang. Ada orang dia baca dan dia dengar Isra' Mi'raj, cerita Nabi begini naik langit, tapi dia tak dapat tanda-tanda, kesan atau hasil atau pengajaran di sebalik peristiwa. Jadi tuan-tuan sekalian, apa saja yang kita buat hari ini, kita nak cari tanda. Tuan-tuan datang masjid, kita datang masjid setiap hari, kita berjamaah setiap hari, kita masuk masjid, ya kita boleh dapat ibadat, kita boleh semayang. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak diazab kerana saya meninggalkan semayang. Saya tak tinggalkan semayang, saya masuk masjid, saya semayang. Kita dapat semayang, kita tak berdosa. Tapi adakah kita dapat tanda dan hasil daripada semayang? Kita berjemaah setiap hari, masuk jumpa ni jemaah-jemaah kita ni, tapi apa hasil daripada jumpa jemaah ni? Yang kita hari-hari duduk dalam saf yang sama, hari-hari buat aktiviti yang sama dengan para jemaah. Kita dah dapat belum hasil daripada berjamaah di sebalik solat? Dan Allah bukan nak beribadat ini sekadar ritual, tetapi hasil daripada ibadah itu secara sosial. Ini yang kita nak cari. Kalau kita masuk masjid, kita masih penting diri. Kita masuk masjid, kita masih fikir yang penting saya dengan Allah. Kita keluar masjid, lantaklah jemaah ni, yang penting saya dengan Allah settle, maka kita belum lagi dapat tanda-tanda di sebalik jamaah, ataupun hasil, ataupun kesan, ataupun impact daripada jamaah dan juga ibadah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi tugas kita hari ini, apa saja yang kita buat, kita nak tengok result. Tuan-tuan pergi kerja, apa hasil daripada kerja tuan-tuan? Oh, hasil saya dapat gaji setiap bulan. Pergi kerja, tidur atau menipu atau mengula atau kautim dengan kawan-kawan macam mana, kerja tak siap, gaji mesti dapat. Orang yang tekun, orang yang akan dinilai hebat dengan pekerjaan dia adalah result dia. Sejauh mana dia boleh bangunkan syarikat, sejauh mana dia boleh beri keuntungan pada syarikat, sejauh mana tidak merugikan syarikat. Hasilnya orang nak tengok. Bukan tengok pancat dia semata-mata, bukan nak tengok dia awal pergi kerja, balik lewat, bukan nak tengok tu, nak tengok result. Datanglah kerja paling awal sekalipun, balik paling lewat sekalipun, tapi hasil tak ada, tidak ada nilai. Tuan faham tak? Panjang pula mukadimah kita ni. Okey? Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sebab itu perbincangan kita, saya lebih nak bawa kita semua adalah tentang hasil Isra' Mi'raj adalah solat, dan apa kesan solat pada kita. Itu poin kita dalam Isra' Mi'raj tahun ni. Tuan setuju atau tak? Kalau tak setuju pun tuan rangguk je lah, cepat habis ceramah. Sebab kronologi saya dah sebut dah, kronologi ke sejarah ke tu saya serah pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sendiri, malah setiap tahun dah cerita dah bab tu. Jadi tinggal lagi, okey, kalau kita setuju malam ni kita berbincang pasal berbisik di bumi, didengar di langit, dan benda tu ada kaitan dengan solat kita, maka malam ni spesifik kita nak bincang adalah tentang bila Nabi dah susah payah di bumi selama 10 tahun, Nabi diangkat di langit, diangkat ke langit ketika usia Nabi 51 atau 52 tahun itu. Sebelum berlaku hijrah Nabi ketika usia Nabi 53 tahun pada tahun yang berikutnya, barulah Nabi mengalami proses kegemilangan. Dan tuan boleh nampak para sahabat ni tak ada solat tuan-tuan 10 tahun yang pertama. Okey, mereka beriman dengan Nabi, mereka tak ada solat. Setelah tu dapat solat, dan kita nampak gemilangnya Islam, berkembangnya Islam, hebatnya iman para sahabat setelah adanya solat. Dan kita kena rasa betapa powerfulnya solat. Maka sebab itu Allah beri setelah 10 tahun Nabi membina legasi para sahabat. Jadi kita nak bincang malam ni tentang solat. Tuan-tuan sekalian, kita tak bincang sangatlah pasal Isra' Mi'raj, tuan-tuan dah hafal lebih hebat pada saya. Kita nak bincang pasal solat. Maka atas dasar itu saya nak bawa tuan-tuan 2 surah dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Mu'minun, yang kedua surah Al-Ma'un. Bunyi surah ni hampir sama, Al-Mu'minun dan Al-Ma'un. Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, bermula ayat 2 dan juga ayat 9. 2 ayat ini spesifik tentang solat. Surah Al-Mu'minun, Allah bincang tentang karakter orang yang layak masuk syurga Al-Firdaus. Ada 6 karakter, 6 personality, menerusi ayat 2 dan hingga ayat 9.
Dalam tu ada 6 karakter. Dan dalam 6 itu ada 2 yang ada kaitan dengan solat. Menerusi ayat 2 dan juga ayat 9. Ya, ayat lain, ayat 3, 4, 5 tu ada personality lain. Itu mungkin tahun depan lah kita cerita. Tahun ni kita cerita ayat 2 dan ayat 9. Dua-dua ni ada kaitan tentang solat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut dalam ayat 2. Ayat pertama Allah kata qad aflahal mu'minun. Berjayalah. Ini berjaya, betul-betul berjaya. Dunia akhirat berjaya. Iaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu orang yang semayang, dia khusyuk menerusi semayang dia. Dalam semayang khusyuk, sebelum semayang khusyuk, lepas semayang khusyuk. Kita akan bincang kejap lagi tajuk khusyuk ni. Ayat 9 Allah sebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ayat 9 surah Al-Mu'minun. Orang ini bukan sekadar dia khusyuk semayang, tapi orang ini dia menjaga solatnya. Karakter orang yang berjaya adalah ada kaitan dengan solat. Solat khusyuk dan jaga solat. Itu satu. Satu surah lagi nama surah Al-Ma'un. Allah sebut juga tentang orang yang solat, tetapi solatnya mengundang kebinasaan dan kecelakaan. Malah orang yang solat ini dimasukkan dalam neraka. Dan orang ini mendustakan agama di sebalik solatnya. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, kamu lihat, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iaitu orang-orang yang tak nak tolong ataupun yang tolak, yang menafikan, yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak nak bagi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang semayang, iaitu orang-orang yang lalai dan leka dengan solat mereka. Dan kalau dia solat pun, dia nak tunjuk dekat orang yang dia solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu surah namanya Al-Mu'minun, solat bawa ke syurga. Satu lagi surah nama Al-Ma'un, solat tapi ke neraka. Na'udzubillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, maka perspektif kita hari ini, di antara tanda Isra' Mi'raj yang besar yang Allah nak bagi, Allah hadiahkan Nabi dan juga umat Nabi SAW dengan semayang. Dan semayang ini dia bukan sekadar benda biasa, tuan-tuan. Ketika Nabi naik Mi'raj ke langit, saya rangkumkan cerita Mi'raj Nabi ini. Ketika Nabi naik satu tangga di langit, tuan-tuan masih ingat cerita tu? Nabi pernah nampak beberapa perlakuan dan aktiviti para malaikat. Nabi naik, Nabi nampak ada malaikat yang tawaf. Putih ni, sebagai manusia bila tengok tu rasa kagum dan rasa gerun. Tuan-tuan, naik langit, tuan-tuan. Kita kalau boleh terbang dekat paras pokok kelapa pun kita dah rasa gerun, tuan-tuan. Takut jatuh. Dia naik ke langit. Sebagai manusia, Nabi ada kegerunan itu. Okey? Tetapi ada kegembiraan juga sebab Nabi ditemani oleh Jibril alaihissalam. Apatah lagi bertemu pula dengan Allah, maka kegembiraan kepada Rasulullah. Bertemu juga dengan para Nabi di langit, maka Nabi gembira. Ini sokongan-sokongan moralnya sebelum Nabi naik ke langit. Nabi bertemu dengan para Nabi, Nabi mengimamkan para Nabi. Ini semua ini memberikan sokongan kepada Nabi yang 10 tahun ditekan, ditindas. Akhirnya Nabi disupport oleh malaikat Jibril, Nabi disupport oleh para Nabi. Dan kita tak pening lah macam mana Nabi boleh jumpa para Nabi, mereka dah mati dan sebagainya. Macam mana Nabi boleh imamkan para Nabi. Tak fikir dah yang tu, tuan-tuan. Ini bukan platform kita nak bincang yang tu. Yang kita nak bincang, Nabi disupport. Ini tanda, ini ibrah yang kita nak cari. Kenapa Allah design program tu kena ada malaikat? Kenapa Allah design kena naik burak? Kenapa Allah design Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa kena mengimamkan para Nabi? Jadi poin kita nak cari tanda. So tandanya apa? Supaya Nabi ini kuat semangat dan Nabi ini mendapat sokongan moral. Sebab 10 tahun dengan tekanan.
Perbincangan tekanan 10 tahun tu tuan-tuan boleh bacalah sejarah tu Pergi Taif macam mana, sahabat Nabi hantar pergi Habsyah. Sebab teruk, Mekah sangat teruk. Jadi wahai sahabat, kamu pergilah hijrah ke Habsyah. Tak boleh kita sebah dekat Mekah. Dekat sana ada Raja Najasyi, ada Raja Nasrani. Dia raja yang bagus, raja yang baik. Kamu ambillah, carilah sokongan politik kat sana dan sebarkanlah dakwah kat sana. Sebab tu Islam dapat di Afrika hari ni. Tuan mana datang kan? Datang daripada Habsyah. Lepas tu Afrika hari ni kuat Islam. Yang hafal Quran banyak orang Afrika tuan. Tuan jangan nampak negro tu scammer aja. Minta maaf sebut negro pula nigger jangan nampak orang black ni, orang hitam, diorang tu semua busuk, kotor, miskin. Tak kan? Dia orang banyak hafal Quran sekarang. Nak banding dengan kita yang konon-konon lagi handsome pada dia orang ni, dia orang lagi banyak hafal Quran. Saya banyak travel tuan-tuan. Saya nak cerita pengalaman saya ketika travel. Panjang pula cerita tu. Saya nak ambil satu contoh je. Ketika saya berada dekat Paris, dekat Eiffel Tower tu, yang konon-konon kalau siapa yang ke feeling-feeling suami isteri ke apa ke, Eiffel Tower ni menyatukan suami isteri lah konon-kononnya. Dekat Eiffel Tower tu tuan-tuan, saya pernah dikejutkan dengan beberapa orang kulit hitam. Dia duduk kat Eiffel Tower ketika saya brisk walk pagi-pagi, konon-konon nak jogging pagi-pagi, sejuk lah kat situ. Saya boleh jumpa orang kulit hitam duduk mengulang Quran dekat bawah kaki Eiffel Tower tu. Tuan-tuan jangan nampak orang kulit hitam ni biasa-biasa, tuan tak. Macam mana dia boleh dapat Islam? Sebab antaranya daripada Habsyah, daripada Raja Najasyi yang akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi pergi Taif pula. Ni kepayahan-kepayahan Nabi dan para sahabat. Akhirnya Allah beri sokongan moral dengan jumpa Nabi-Nabi yang lain dan peristiwa Isra' Mi'raj, mengimamkan para Nabi dekat Masjid Al-Aqsa, naik ke langit jumpa pula Nabi-Nabi yang lain. Tuan-tuan, dan akhirnya Allah beri solat. Maka ini yang menguatkan Rasulullah. Dan Allah beri solat tu pula kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak kuatkan Nabi. Maka sebab itu ketika Nabi merasa kagum bila melihat ada beberapa jenis makhluk yang serba putih, yang memberikan satu kekaguman pada Nabi. Tengok yang tawaf, yang berdiri saja tuan-tuan. Tu tuan-tuan kalau boleh bayang tuan-tuan masuk Masjid Meranti ni, masuk, biasa nampak jemaah ni, tiba-tiba tuan-tuan nampak satu jemaah ni putih saja dan tak hirau pun tuan-tuan. Dia dah buat ibadat sama dia je, dan dia tak hirau pun kita yang dah jadi regular jemaah dekat sini. Satu kelompok jemaah putih, bersih, dia buat ibadat dan dia tak ambil kisah pun pasal kita. Untuk tengok tu rasa gerut tak? Terpulak kalau tengok pukul 2-3 pagi, lagilah gerut kan? Nabi ketika naik ni nampak yang tawaf saja, tak hirau pun Nabi ni. Yang berdiri saja, yang rokok saja, yang sujud saja. Tuan-tuan, kalau kita tak sembahyang tuan-tuan, Allah tak heran pun kita. Sebab Nabi, Allah ni ada mencipta sejenis makhluk yang kerjanya untuk ibadat saja. Ketika Nabi tengok yang tawaf, ketika Nabi tengok yang rukuk, ketika Nabi tengok yang berdiri sahaja, yang sujud sahaja, Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka ni? Di sebalik kekaguman, dalam masa yang sama kegerunan, Jibril kata itulah malaikat. Daripada awal diciptakan sehingga hari ini, itulah yang dia buat. Kan malaikat ni macam-macam tugasnya. Ada yang tugas untuk mentadbir bumi, ada yang tugasnya untuk ibadat saja pada Allah. Maka la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia tak akan bantah apa sahaja yang Allah suruh, dan dia akan buat apa sahaja yang diperintahkan. Suruh rokok, daripada awal diciptakan malaikat kau cipta untuk rokok tak bangun-bangun. Yang sujud tak bangun-bangun. Yang tawaf tak berhenti-berhenti. Bila Nabi tengok, Nabi rasa kagum. Bila Nabi tengok, Nabi rasa impress. Maka di sebalik kekaguman Nabi ini, maka Allah beri solat. Tuan-tuan tahu apa keistimewaan solat? Allah gabungkan semua aktiviti malaikat tu. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita bincang Isra' Mi'raj, kita kena rasa kagum dan kena rasa hebatnya solat. Sebab kita sedang buat aktiviti para malaikat. Ya, ada malaikat yang kerjanya rokok, sujud, iktidal, berdiri dan sebagainya. Kita gabungkan semua dan kita boleh buat semua aktiviti malaikat. Malaikat yang rokok dia tak dapat sujud. Malaikat yang berdiri saja dia tak dapat untuk rokok. Malaikat yang tawaf dia tak dapat untuk berdiri, untuk rokok, sujud tak. Dia buat portfolio masing-masing. Kita boleh buat semua amalan malaikat. Tawaf pun kita boleh buat ketika kita umrah ataupun haji.
sujud, rokok, iktidal. Kita tak rasa ke powerfulnya solat kita? InsyaAllah kita nak bincang sikit lagi tuan-tuan. Kita beri laluan sekejap pada azan. Kita bagi laluan azan sekejap. Sekejap lagi kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan boleh lagi ke? Sikit lagi, sekejap lagi kita sambung insyaAllah. Pasal azan ni tuan-tuan jawab azan betul-betul. Dan kita doa lepas azan sama-sama insyaAllah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan boleh bayang tak hebatnya solat kita pada hari ini, yang kita berbisik di bumi, suara kita didengar di langit. Kita tidak perlu bermi'raj ke langit. Kita hanya perlu berpijak saja di bumi, atas jadah, atas ruang masjid surau kita. Tapi suara kita, ibadah kita, doa kita didengar oleh Allah. Tuan-tuan, istimewanya dan hebatnya solat itu kerana dia adalah rangkuman aktiviti para malaikat. Tak cukup dengan itu, di dalam solat adanya solawat. Dan solawat itu merupakan aktiviti yang dilaksanakan oleh Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Tuan-tuan, solat dan selawat. Solat aktiviti para malaikat yang digabungkan. Selawat adalah aktiviti Allah dan malaikat. Satu-satunya aktiviti yang Allah laksanakan dan kita laksanakan, tuan-tuan. Dahsyat. Allah suruh kita puasa, Allah kena puasa ke? Allah suruh kita tawaf, sa'i, buat ibadat-ibadat, Allah kena buat ke ibadat? Allah suruh kita selawat, Allah beritahu Allah dan malaikat selawat. Kita boleh buat aktiviti rutin yang dibuat oleh Allah dan malaikat, ditambah pula dengan aktiviti rutin yang dibuat oleh para malaikat menerusi solat. Luar biasa, kan? Sebab tu kalau kita boleh rasa hebatnya solat, intipati solat, kita akan dapat tanda-tanda di sebalik solat. Maka sebab tu ada orang yakin ke apa pun masalah, dia sembahyang 2 rakaat. Sebab dia dapat, dia sangat yakin istimewanya solat. Dia bukan ada masalah, dia mengadu kat Facebook, tak, dia mengadu dengan Allah. Solat 2 rakaat. Ini kita nak buat kita punya formula malam ni di sebalik bulan Rejab Isra Mi'raj ni. Lepas ni tuan-tuan, kita buat satu keazaman kita, niat kita, motif atau cara kita selepas ini. Kalau kita ada apa-apa, solat 2 rakaat, boleh tak kita buat benda tu? Bila-bila masa saja, tuan-tuan. Especially pada waktu-waktu yang tidak diharamkan lah. Kalau lepas subuh janganlah, tunggulah lepas duha, ataupun lepas isyraq tu. Lepas asar tunggulah dulu sehinggalah pergi waktu maghrib sebenarnya, kalau nak buat solat sunat. Kecuali ada solat-solat yang kritikal yang kita boleh buat pada bila-bila masa tanpa perlu dipikirkan pada waktu-waktu yang haram. Tuan-tuan sekalian, ini poin kita di sebalik Isra Mi'raj. Bila saya tahu powerfulnya solat, maka apa-apa lepas ni saya nak solat. Dan solat saya adalah solat yang ada purpose, yang ada tujuan. Tujuan kerana Allah dan tujuan kerana hajat-hajat saya yang tertentu. Sebab kita tahu betapa hebatnya solat itu. Sebagaimana kita tahu betapa hebatnya sesuatu benda yang ada dalam dunia kita hari ini, maka kita percaya dengan benda itu dan kita dapat apa yang kita nak disebabkan benda itu, maka kita kena lebih percaya solat kita berbanding semua benda yang lain yang ada dalam dunia kita hari ini. Muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah sekalian, cuma bila mana kita nak berbicara pasal solat yang betul-betul hebat ini, maka dia kena ada 2 formula penting. Yang pertama, dia kena khusyuk. Yang kedua, dia kena jaga. Dan ini Allah sebut spesifik dalam ayat 2 dan juga ayat 9 surah Al-Mu'minun yang kita bincang tadi. Kalau kita nak solat yang betul-betul powerful untuk kita, hebat dan memberi kesan untuk kita, maka kita kena cari di mana khusyuk pada solat. Dan nak mencapai kemuncak khusyuk pada solat adalah kita mesti bermula dengan faham tentang solat. Dan nak faham tentang solat, dia mesti bermula pula dengan ilmu pada solat. Dia tak boleh main buat saja.
Dan kita tak nak solat yang kita buat hari ni berdasarkan pengalaman. Tak nak. Bila kita bincang pasal berbisik di bumi, didengar di langit, kita nak bincang solat yang betul-betul didengar di langit ini adalah solat yang betul-betul berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengalaman. Kalau kita semayang hari ni kerana kita dah biasa semayang, yang kita paling takut, kita masuk suratul Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai dan leka dengan solat. Sebab kalau tanya, tak boleh nak jawab. Solat sekadar solat. Berapa ramai hari ni yang solat rukun qauli dia fail. Rukun qauli. Yang dia sibuk fikir angkat takbir, dia tak sibuk fikir ucap lafaz takbir. Yang dia sibuk berbincang tangan dekat paras mana, sini. Yang dia nak sangat sunnah Nabi ni, dia lupa kewajipan yang Nabi suruh, iaitu melafazkan takbir. Sebutan Allahu Akbar itu yang wajib. Yang kalau tak sebut benda tu, tak sah sembahyang. Kedudukan tangan itu ya sunnah, itu akan menyempurnakan takbiratul ihram. Tetapi kalau salah sekalipun, dia tetap sah. Bukan nak suruh tuan-tuan takbir macam ni. Alam buatlah betul-betul. Tapi kalau buat macam ni, tetap sah walaupun ianya makruh, kerana berlawanan dengan apa yang dibuat oleh Nabi. So Nabi buat begini sebab ada bawah telinga atau jauh sikit pada telinga ataupun paras bahu. Ini khilaf di antara ulama mazhab fiqh. Yang penting Nabi buat begitu. Kenapa khilaf Ustaz? Sebab ada sahabat yang nampak daripada sana, ada sahabat nampak daripada sana, ada sahabat nampak daripada belakang. Ada ketika Nabi angkat tinggi, ada ketika Nabi angkat rendah. Sebagai manusia lah, kita manusia hari ni kan, kita bukan robot tuan-tuan. Ada ketika takbir kita begitu. Kalau tengah ada shawl macam ni, mungkin takbir saya tak nak tinggi sebab ada shawl ni, jadi terpaksa takbir saya rendah sikit. Tengok kesesuaian. Maka ulama khilaf. Perbincangan kita bukan pada kedudukan tangan, tapi kepada sebutan Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang dah semayang 10-20 tahun, takbiratul ihramnya semua dalam hati. Macam mana pula yang tu? Jadi nak dapat khusyuk bermula dengan faham, nak dapat faham bermula dengan ilmu. Maka semayang kita hari ni kena cek balik ilmu tentang semayang. Belum terlambat lagi. Allah bukan nak tengok di mana kita bermula, Allah nak tengok di mana kita berakhir. Barangkali satu waktu solat kita yang berkualiti itu, itulah yang memberikan kesan ataupun tanda yang hebat menerusi solat tersebut. Jadi kita nak perbaiki solat kita. Dan bukan inilah platformnya. Tuan-tuan ada kelas fiqh, ada kelas tahsin ibadah, tahsin solat, maka masuk kelas yang tu, ambil intensif punya course untuk kita repair dan juga revise, ulang kaji balik pasal solat kita. Kita nak solat yang betul-betul solid, supaya kita akhirnya faham yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana batal dan sebagainya. Daripada situ kita akan dapat faham berkaitan dengan solat. Daripada kefahaman itulah akhirnya kita boleh dapat kemuncaknya adalah khusyuk. Berapa ramai orang kadang-kadang tengah semayang bunyi handphone bunyi masa semayang. Tuan-tuan boleh khusyuk tak masa bunyi handphone? Saya khusyuk Ustaz. Sebab saya kalau takbir saja, saya terus naik ke langit. Bunyi handphone ke apa lantak lah. Itu yang berlaku sekarang ni. Tuan badan akhirnya membiarkan bunyi handphone sebab konon-konon khusyuk naik ke langit. Sedangkan satu masjid dah terganggu dengan bunyi handphone tu. Kalau dia betul-betul faham, dia akan terus bergerak. Yang isu tak nak bergerak tu sebab dia takut kalau bergerak lebih batal. Akhirnya khusyuk ke mana, ilmu ke mana, akhirnya solat tidak ada nilai. Malah telah mengganggu pula jemaah yang lain. Tapi bagi orang yang faham dan faham itu datang daripada ilmu, bunyi saja telefon dia akan terus bergerak. Nak mematikan bunyi supaya dia kembali khusyuk. So teknikal itu penting untuk kita perbaiki solat kita, dan kita akan jumpalah semua teknikal ni. Macam mana tengah semayang, kalau ada anak kecil yang berlari depan kita, macam mana kita nak semayang fokus. Biarlah, jangankan budak berlari, peluru lalu depan kita pun kita boleh fokus. Peluru kita baru budak kecil kan. Macam mana orang yang semayang ketika medan perang, dia panggil solat khauf, yang saf depan dengan imam, yang ni stay dulu, bila saf ni dah naik, yang ni pula baru turun. Macam mana dia nak khusyuk masa tu? Jadi macam mana dia boleh dapat? Sebab mereka faham, dan faham itu datang daripada ilmu. Maka hari ni tuan-tuan, kita nak berbisik di bumi, berbisik dengan cara yang betul. Dan bila dah betul, kita buat betul-betul. Ada orang semayangnya betul, tapi buatnya tak betul-betul. Fatihahnya bagus, rukun qaulinya bagus, syarat sah rukun, semua ni dia tahu, tapi semayangnya tak betul-betul. Semayang zuhurnya dekat nak asar, semayang subuhnya dah nak syuruk baru semayang subuh.
Okey, dia tak betul-betul. Ada pula yang betul-betul dia datang masjid lebih awal daripada siap, lebih awal daripada imam datang. Tapi semayangnya pula tak betul. Semayangnya nampak betul-betul, nampak khusyuk semayangnya. Kalau berdiri, masya-Allah. Kalau rokok, ya Allah, bukan main lama rokoknya. Iktidal, sujud, bila kita tengok tu nampak khusyuk, tapi rupanya bukan khusyuk, rupanya was-was. Sebab tu dia lama, rokok lama, duduk lama, semua dia lama sebab apa? Was-was. Buatnya betul-betul tapi tidak betul. Jadi kita nak cari yang ni. Jadi tuan-tuan, solat yang khusyuk, yang betul dan betul-betul ini, yang ni yang akan mendapat kesan yang hebat pada manusia. Yang keduanya adalah dia kena jaga pula solat. Jadi kita Isra' Mi'raj tuan-tuan tahun ni, kita nak tengok balik diri kita sejauh mana aku menjaga solat. Soalan itu kepada saya jugalah. Sejauh mana saya menjaga solat saya. So menjaga solat ni apa dia? Pertama, solat subuh. Dan setengah ulama sebut solat asar. Dalam Quran sebut hafizu ala salawatikum was salatil wusta. Salatil wusta, Tuhan suruh jaga, Allah suruh kita jaga solat pertengahan. Ulama tafsir sebut solat pertengahan itu solat asar. Jadi kita jaga solat subuh, jaga solat asar. Antara lagi bincang pula hadis yang lain, Nabi suruh jaga solat subuh dan Aisyah untuk membezakan di antara solat orang munafik dengan orang yang betul-betul beriman. Sebab orang munafik ni dia takkan jaga pada subuh dan Aisyah, khususnya berjamaah di masjid. Jadi kita nak letak satu target kita tahun ini, Isra' Mi'raj kita tahun ni, bukan sekadar solat aku betul, tapi solat yang aku jaga. Subuh kita, Isyak kita, asar kita. Kalau kita yang hari yang kita bekerja tuan-tuan, lagilah solat asar ni antara solat yang kritikal. Sebab kita antara dua, nak semayang dulu ke nak balik dulu. Kalau aku semayang dulu, aku lambat keluar. Kalau aku lambat keluar, aku lambat ambil anak kat sekolah. Lambat ambil anak ke jalan jam lah itu ini banyak kan, maghrib pula. Akhirnya asar dia banyak bermasalah. Jadi kita nak programkan, kita nak aturkan solat yang kita jaga, antara solat asar. Dan antara lain solat yang kita jaga ini maksudnya khusus bagi orang lelaki, iaitu solat berjamaah, dan lebih khusus di masjid. Ini antara maksud penjagaan yang kita nak jaga. Sebab kalau tidak ada jamaah ini, dengan kekurangan yang kita ada menerusi solat, mudah-mudahan kekurangan itu ditampung dengan jamaah itu. Maka kualiti jamaah itu datangnya menerusi solat. Dan yang lebih kualiti ada pula bantuan dengan masjid, maka ditambah pula kekuatan dan kesempurnaan menerusi solat jamaah di masjid. Bagi kaum ibu pula, solat jamaahnya kalau tidak ada masjid pun di rumah. Maka ini yang kita nak jaga, ibu ayah sekalian. Bukan sekadar solat yang betul, tapi solat yang dijaga. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kalau tanya saya lah, secara peribadi, berbanding 5 tahun atau 10 tahun dulu, sekarang Alhamdulillah orang dah ramai semayang. Kita tengoklah perempuan seksi macam mana pun semayang, dia semayang. Lelaki pelik-pelik macam mana pun, time semayang, dia semayang. Perkembangan tu dah ada, Alhamdulillah. Tapi sekarang ni kita nak upgrade satu lagi level. Kita bukan sekadar nak semayang, tapi kita nak pastikan solat kita sah, betul dan sempurna. Dulu tak semayang, sekarang boleh semayang, Alhamdulillah. Tak cukup dengan sekadar boleh semayang, kita nak semayang yang betul-betul. Jadi kita sangat berharap bulan Rejab ini kita dah settle ke pasal semayang. Saya harap kalau kita boleh buat satu plan tindakan kita bulan Syaban ni, kita buat satu kempen untuk perbetul dan perbaiki solat. Sebab kita nak pastikan Ramadan, solat bukan sekadar puasa. Ramadan nanti kita akan banyak solat, especially bukan sekadar solat fardu. Kita ada solat malam, ada solat tarawih. Tuan bayang, bukan main susah payah kita semayang demi semayang bulan Ramadan, tapi semayang tak diterima. Ni kita takut. Jadi apa kata kalau kita buat satu kempen perbaiki solat atau tahsin solat pada bulan Syaban ataupun bulan 2 ni, mungkin kita dah masuk ujung bulan 1 lah kan. Bulan 2 ni kita buat satu target, atau masjid buat satu, kita organize satu event supaya kita boleh repair apa saja kaitan dengan solat, supaya Ramadan kita Ramadan yang solid, yang kita buat ibadat bukan sekadar puasa. Puasa insya-Allah ramai orang boleh betul. Nak batal puasa ni jarang, tapi nak batalkan pahala puasa yang tu banyak. Okey, dan solat yang batal yang tu pun banyak. Jadi rugilah tuan-tuan kita susah payah nak buat ibadat bulan Ramadan, tapi ibadat kita tidak diterima. Justru tuan-tuan sekalian,
Saya rasa tuan-tuan pun dah faham dah apa hala tuju perbincangan kita pada malam ni. Perbincangan kita sekali lagi adalah pasal berbisik di bumi. Bermaksud kita jaga solat kita. Dan di sebalik berbisik di bumi, di sebalik solat itu ada doa. Dalam solat kita dipenuhi dengan doa. Cuma kita sedar atau tidak yang kita sedang berdoa dengan Allah. Di penghujung perbincangan kita malam ni tuan-tuan berkaitan dengan doa. Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah menerusi sabar dan menerusi solat. Dalam ayat Quran banyak bila sebut tentang minta tolong, Allah akan kait dengan sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bila sebut isti'anah, bila minta tolong, Allah kait dengan sembahyang. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu, solat ini sangat ada kaitan yang dekat dengan permintaan. Soalnya kita minta tak betul-betul menerusi solat. Dan kita jadikan tak ruang solat adalah ruang untuk meminta. Okey. Dalam solat ada suratul Fatihah. Kita sedar tak kita sedang minta tolong kepada Allah menerusi suratul Fatihah. Allah ada sebut ada satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan baca tak ayat tu? Baca. Tuan-tuan sedar tak tuan-tuan sedang minta tolong kepada Allah? Hanya kepada Engkau ya Allah aku sembah. Aku nak ibadat ni, aku nak buat apa Engkau suruh, aku nak tinggal apa yang Engkau larang. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, please ya Allah, tolong aku supaya aku boleh sembah Engkau. Tuan-tuan, kita hari ni bila fikir pasal minta tolong, kita nak minta tolong pasal bisnes, minta tolong, minta supaya sihat, minta ada masalah. Itu yang kita minta. Tapi dalam banyak-banyak permintaan tuan-tuan, nombor satu rankingnya minta kepada Allah supaya kita boleh meminta. Faham tak faham? Sebab hari ni kadang-kadang kita, Tuhan suruh minta ni, kita tak nak minta. Tuhan suruh doa. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, bagi tahu kepada mereka aku sangat dekat dengan mereka dan aku akan beri apa yang mereka minta jika mereka minta. Nak bagi tahu Allah buka ruang untuk minta, tapi belum tentu orang minta. Jadi sekarang ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku nak sembah Engkau. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh sembah Engkau. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh minta tolong kepada Engkau. Tolong minta supaya Allah boleh mudahkan kita untuk sembahyang, minta kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk berdoa. Soalnya kita hari ni nak berdoa pun susah. Ni saya cakap dekat saya lah. Contoh tuan, ni saya mengaku je ni. Saya memang berulang-alik Mekah Madinah. Memang kerja kita lah menyantuni duyufur rahman. Antara cabaran kita yang berada di Raudhah selalu, cabaran kita yang berada di depan Kaabah selalu, cabaran kita berada di tanah haram dan tempat-tempat yang mustajab doa ni, cabaran ni saya mengaku je, cabarannya adalah kadang-kadang kita tak tahu nak minta apa. Tak keteruk tu tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan beri kita peluang. Ni dulu zaman sebelum Covid, duduk dalam Raudhah daripada pukul 2 pagi sampai subuh, 3 jam dalam Raudhah sampai tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Tak ke punya teruk tu. Okey, diberi Kaabah setiap hari, diberikan kubah hijau setiap hari untuk ziarah Rasulullah. Berapa ramai orang boleh duduk dekat kubah hijau lama-lama untuk nak berzikir, berselawat banyak dan meminta dekat dengan kubah hijau tu. Meminta kepada Allah di samping Rasulullah. Berapa ramai orang yang memilih untuk lepak di kedai-kedai hipster dekat Madinah yang dah kena roboh depan kedai-kedai tu. Saya lega betul bila kedai-kedai kios-kios sudah kena roboh. Ini secara peribadi tu saya sangat happy bila benda tu berlaku. Tuan-tuan sekalian, jadi ini sekarang ni kita kena minta kepada Allah, ya Allah, bantu aku supaya aku boleh meminta kepadamu. Pelik tuan. Kita lepas sembahyang tu pun caput. Kadang-kadang lepas sembahyang minta lah, kadang tak tahu kita minta apa. Jadi apa benda ni? Akhirnya kita nak kena fikir balik, kenapa Allah tak makbulkan doa aku?
Kalau kita komplain kepada Allah, ya Allah, dulu aku dah sembahyang banyak, aku dah berdoa banyak, tapi kenapa kau tak makbulkan? Kalau Tuhan tanya balik kepada kita, adakah kamu sedar apa yang kamu minta? Justru tuan-tuan, bila kita baca selepas ini, Dr. Said Ramadan Al-Muti almarhum rahimahullah ta'ala, seorang ulama Syria yang mati ketika Arab Spring ni, dia kata apa? Kalaulah kamu terlalai ketika semayang, tengah semayang ni fikir macam-macam benda, dah hilang fokus, merewang fikiran ke mana-mana, almarhum Dr. Said Ramadan Al-Muti rahimahullah ta'ala sebut, janganlah sesekali kamu terleka pada dua perkataan, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tuan-tuan sembahyang baca Fatihah, tiba-tiba dah tersampai ghairil maghdubi alaihim, kan? Kalau rasa tak fokus, ulang balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah supaya kita boleh meminta. Maksudnya kita minta kepada Allah supaya Allah boleh bantu kita buat ibadat, dan dalam masa yang sama barulah datang permintaan-permintaan yang lain yang Allah akan tolong kita. Masalah bisnes ke, masalah penyakit ke, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, mulakan dulu dengan kita buang masalah yang paling penting, iaitu masalah tak boleh beribadah pada Allah. Jadi bantu, minta dengan Allah, ya Allah bantu aku supaya aku boleh beribadah kepadamu. Dan dalam banyak-banyak ibadah, mestilah ibadah solat yang nombor satu sekali. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah bantu kita supaya solat. Kita dah boleh solat hari ni, kita minta kepada Allah supaya Allah boleh bantu kita perbaiki solat. Dan yang dah perbaiki solat, kita minta pula pada Allah supaya kita boleh solat malam. Yang dah boleh solat malam pula, kita minta pada Allah supaya kita boleh solat pada mana-mana waktu yang bila kita dah ada masalah, solat dulu. Nak meeting penting, nak interview, nak apa benda, nak buat apa-apa, nak cari ilham, decision, keputusan apa-apa nak decide, solat 2 rakaat. Itulah impian kita pada tahun ini di sebalik Isra' dan Mi'raj. Kaitan kita pasal solat, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah, solat bukan benda biasa. Dia adalah rangkuman aktiviti para malaikat. Dan dalam solat ada selawat, adalah rangkuman aktiviti Allah dan malaikat. Maka kalau kita gunalah solat ini betul-betul, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam semua keadaan kita, insya-Allah. Kalau kita, rumah tangga kita, masyarakat kita semua jaga solat, tuan-tuan, insya-Allah masalah-masalah dalam dunia ni akan selesai, insya-Allah. Itu sahajalah perbincangan kita pada malam ni. Walaupun nampak ringkas, simple, tak ada benda yang susah sangat. Harapan saya tuan-tuan tolong doakan saya supaya saya boleh buat apa yang saya cakap malam ni. Saya minta sungguh-sungguh, tuan-tuan, supaya saya boleh solat dengan betul, saya boleh solat betul-betul, saya boleh solat malam macam tuan-tuan, saya boleh jaga solat 2 rakaat sebelum subuh, saya boleh jaga solat subuh berjemaah dekat masjid. Saya harap tuan-tuan doa juga untuk saya, dan kita doakan juga untuk kita semua, insya-Allah, termasuk masyarakat kita yang tak dapat datang masjid, yang menonton menerusi live, supaya kita juga boleh mendoakan mereka untuk sama-sama mendapat kelebihan, keistimewaan untuk berjemaah di masjid, insya-Allah. Kempen kita sempena Isra' Mi'raj tahun ini adalah berbisik di bumi, didengar di langit, menerusi solat kita, insya-Allah. Itu sahaja perbincangan kita malam ini. Minta maaf salah silap. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan yang jemput saya ke sini. Ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.